وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kitab Sahih Al-Bukhari yang kita masih lagi membaca hadis yang tersebut dalam tajuk Kitabul Iman, kitab ataupun himpunan hadis-hadis yang membicarakan berkenaan dengan iman. Itulah hadis yang Nabi SAW bersabda, sebahagiannya sudah pun saya huraikan lebih kurang. Itulah bunyal Islamu ala 5. Dibina cara hidup Islam itu di atas 5 perkara. La ilaha illallah. Yang pertamanya, bersaksi tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama ini dah pun saya huraikan lebih kurang. Ingat orang yang ingat, lupalah orang yang lupa. Wa iqamis salah, dan yang keduanya, rukun yang keduanya, mendirikan salah. Ini juga telah kita huraikan pada pengajian sebelum ini. Maka yang ketiga lah malam ini, zakah, dan mengeluarkan zakat. Berkenaan dengan zakat ini yang menjadi salah satu di antara rukun daripada rukun-rukun Islam. Pada pengajian sebelum ini saya dah sebut bagaimana Rasulullah SAW, ya, di antara kelebihan Nabi disebut dalam riwayat yang banyak, jawami'ul kalim. Itu Nabi SAW bila dia bercakap, percakapan ialah percakapan yang menyeluruh, percakapan yang sangat jelas, meliputi segala apa yang ada dalam apa yang Nabi sebut itu. Bahasa yang digunakan bahasa yang sangat sempurna. Kerana Nabi kita Muhammad SAW adalah syari'. Syari', yakni orang yang daripada baginda keluarnya syariat. Sama ada melalui Quran ataupun melalui sunnah. Quran dan sunnah. Maka bahasa perlembagaan inilah bahasa yang menjadi rujukan ahli fiqh untuk mengeluarkan hukum. Maka secara semestinya kedua-dua, yakni Quran dan sunnah ini, dinyatakan dengan kata-kata yang sempurna, menjadi rujukan. Maka dalam salah Nabi sentiasa lapik dengan wa iqamis salah, yang saya dah sebut kenapa dilapik perkataan salah dengan iqam, untuk menunjukkan Allah Ta'ala bukan sekadar nak suruh kita bersolat, bahkan Allah Ta'ala nak suruh kita jaga solat dan menjadikan dia alat yang benar-benar berfungsi untuk berhubung dengan Allah. Begitu juga zakat, dilapik dengan ita'iz zakah, kerana perkataan ita asal maknanya ialah
Ata yu'ti ita. Ata makna dia kalau ata makna mari. Kalau ata makna dia badi mari. Mu mari, aku mari. Mu bui, aku bui. Maka terkandung dalam perkataan ita ialah zakat ini yang disebut sebagai cukai Islam. Secara tersiratnya difardukan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala datangkan kepada dia harta. Kemudian dia pulangkan balik kepada Allah sebahagian kecil daripadanya. Kerana itulah zakat tidak diwajibkan kepada semua orang. Melainkan bila mana tibanya zakat fitrah. Itu pun bagi orang yang langsung tidak ada belanja yang cukup untuk satu hari raya itu tak wajib atas dia bayar zakat fitrah. Namun orang yang ada belanja untuk dia dan keluarga dia dan ada lebihan daripada belanja itu pada hari raya, walaupun dia miskin, maka dia tetap diwajibkan fitrah. Supaya ada satu hari dalam setahun masa untuk dia memberi dan dia merasa kemuliaan memberi. Setelah mungkin sepanjang tahun itu dia dihimpit dengan kehinaan menerima kerana dia miskin. Mudah-mudahan dengan kemuliaan dia memberi itu akhirnya menjadikan dia bersungguh-sungguh untuk sentiasa menjadi pemberi. Dan syarat pertama untuk menjadi pemberi ini dia kena keluar daripada garis kemiskinan. Maka dia usaha dan seumpamanya. Maka wa ita'iz zakah, zakat adalah rukun Islam, namun dia rukun yang bagi semua orang wajib mempercayai ianya rukun Islam difardukan oleh Allah, namun dilaksanakan oleh orang yang kaya. Orang kaya saja. Terkandung perkataan itu ita. Ita makna dia orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia harta. Contohnya kita ambil perkataan lain nak suruh faham. Dalam bahasa Arab, qatala, yaqtulu, qatala makna bunuh. Satu orang bunuh satu orang. Bila qatala, tambah alih, maka makna dia badi bunuh. Mu nak bunuh aku nak bunuhmu. Orang panggil perang. Qatala. Itu juga ata makna mari. Ata makna badi mari. Mu mari, aku mari. Daripada ata keluar masdarnya ita. Ata yu'ti ita. Maka maksudnya az-zakah yang dirukunkan ini adalah satu kewajiban yang diberi, yang dikenakan pada orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta dengan qada yang ini ilmu fiqh kita akan belajar nantinya bila sampai dekat hadis zakah. Orang yang sampai nisabnya, haulnya dan syarat-syarat yang lain, maka di kali itu barulah dia kena keluarkan zakat. Dan perkataan zakah sendiri, perkataan zakat berasal pada zakah. Zakah, zai, kaf, ya. Zakah asal dia. Yang asal maknanya, ataupun kita boleh simpulkan makna dia mari daripada tiga. Kita boleh tiga makna pada perkataan zakah ini. Itulah an-nama dan at-taharah. Asal makna zakat, sebelum Islam mari memfardukan zakat lagi, orang Arab dah guna dah perkataan zakat ini. Cuma pada peringkat itu mereka gunakan zakah untuk memberi salah satu di antara tiga makna. Barakah. An-nama, nama maknanya bertambah. At-taharah, taharah makna suci, bersih. Dan ini memang sungguh. Bila Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakah, Allah Taala kata, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah wahai Muhammad SAW sebagian kecil daripada lebihan harta mereka yang kaya itu sebagai sedekah yang wajib. Khasiatnya menyucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan juga membersihkan mereka daripada menyucikan harta mereka dan membersihkan hati perut mereka. Saya mengatakan berdasarkan makna ini zakat, makna dia tubariku amwal al-muzakki wa tunammi amwal al-muzakka wal-muzakki
وتطهر أموال المزكي من شوائب ومن صفة البخل والطمع وتطهر قلوب المزكى من الحسد والقنوط. Zakat ini apa dia? Satu pekerjaan yang akan memberkatkan harta orang yang keluar zakat. Berkat ini agama orang lain tak kerti. Orang liberal, orang sekular tak kerti. Islam saja ajar berkat. Dan saya sebut soal berkat, mari pada perkataan asal orang Arab guna berkat, ialah unta, untuk unta. Barakal jamal. Asal berkat, barakah. Barakah ini satu kata-kata yang digunakan khas bila mana unta duduk. Unta ni dia bersipuh dia, peseng dia. Orang lain tak, binatang lain tak bersipuh begitu. Maka orang Arab gunakan perkataan khas untuk unta bersipuh ini, barakah. Kalau tuan buka kamus Marbawi, kamus Melayu Arab yang pertama, dia beri makna barakah ni terum. Bukan turung, terum. Terum. Boleh jadi berung. Tapi dia terum. Dia orang baru ini orang Perak. Terum. Apa kena-mengena yang kemudiannya digunakan barakah dengan unta? Saya sebut sama unta ni perhatian hari tu ialah lori. Ibarat lori hari ni. Bawa barang, pengangkutan, bawa barang. Maka bila mana unta walaupun seekor, barang atas belakang dia boleh pakai sebutir kapur. Sebab itu bila mana unta masuk sebuah kampung, unta penuh barang atas belakang, lori lah kita ibarat hari ni masuk sebutir kapur. Bila barakah, bila unta tu landing saja, maka walaupun seekor unta orang suka, orang seronok, walaupun dia, maka start daripada itu ataupun hasil daripada itu, tiap-tiap benda yang sedikit namun manfaatnya boleh pakai banyak, orang Arab panggil barakah. Mari pada itu. Maka sebab itulah zakat di antara dengan nama itu bermakna berkat ialah memberkati harta orang yang keluar zakat. Para hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada orang yang ada kelebihan harta ni, dia boleh buat apa dengan harta itu? Kalau sekiranya dia dengan harta itu dia beli jam mahal, baju mahal, rumah yang besar, kereta yang mewah, boleh pergi melancong setahun 5-16 kali pergi melancong, kaya tak menazang tu? Kaya. Tapi itulah manfaat yang dia dapat, yang habis. Tapi kalau dengan duit yang banyak, dia buat tahfiz. Masjid ni, api air dia saya tanggung. 10 hotel masjid ni saya bayar. Budak ni dia mana orang nak pergi mengaji belajar, seorang nak jadi doktor, seorang nak jadi engineer, saya bayar dia belajar. Sebagai contoh. Ada banyak orang. Kaya tak dia? Kaya. Tapi manfaatnya banyak. Dengan kaya yang tadi dengan kaya ini, kalau kita berilah buat tahfiz, buat apa ni, kalau kita ibaratkan bersifat-sifat zakah, memberi manfaat pada orang lain, maka tentunya manfaatnya lebih banyak. PT yang banyak, dia boleh makan pahala, orang lain boleh tumpang PT dia. Orang nak belajar, orang nak buat sekolah, orang nak buat masjid, orang nak buat kebajikan. Maka dengan duit yang ada, manfaatnya banyak dapat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia ini sangat kasihkan harta. Allah Ta'ala buat kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dihiasi manusia itu. Ada ulama kata yang menghiaskannya iblis. Ada ulama yang mengatakan bukan, ini awal-awal jibillah, Allah Ta'ala buat kita begitu dah program dia. Manusia. Sebab kalau nak kata iblis, sebab apa benda yang sama ada pada para nabi, iaitu kasih nak pada perempuan, nak pada harta benda, nak pada harta yang banyak. Ini ada pada nabi, ada pada orang soleh. Maka ini maknanya Allah Ta'ala dah buat siap-siap dah daripada awal-awal kejadian kita. Maka oleh kerana itu, di masa yang sama manusia nak pada benda-benda ini, ada orang yang nak tapi tak dapat. Susah. Maka orang yang ada kelebihan ini, siapa perlu diwajibkan, dimestikan, mu kena beri
kelebihan hartamu zakat untuk membanyakkan hartamu. Wa tunammi amwalal muzakki. Yang kedua, zakat dengan makna nama. Nama maknanya bertambah, berkembang. Mengembangkan harta si miskin dan mengembangkan harta si kaya. Mengembangkan harta si miskin ini tak pelik lah, kerana orang miskin bila tak ada duit boleh zakat, ada duit. Bila tak ada harta boleh zakat, jadi ada harta. Itu tak pelik, menambah harta dia. Bagaimana zakat boleh menambah harta si kaya? Para hadirin, duit ini jika sekiranya dia tidak duduk dalam pasaran, maka dia hanyalah kertas saja. Dia tak ada nilai. Duit yang disimpan, harta yang dibuat dalam peti, ini adalah orang panggil mensia-siakan kerja dia. Sebab itu duit ini mesti diletak dalam pasaran. Dan pasaran ini kena betul. Kapitalisme ini kena betul. Ada pasarannya untuk benda baru, ada pasarannya untuk benda lama, bahkan ada pasarannya untuk human resource. Bahkan company-company besar, mereka sedia ada persetujuan buat CSR dipanggil. Kerana benda-benda ini membantu syarikat mereka untuk disokong oleh orang, disokong oleh pengguna, disokong oleh orang setempat. Kurangnya gangguan. Gangguan ni boleh menyebabkan rugi operasi dia. Maka dia beri. Ada company besar-besar tak reti agama, dia ni kafir kadang-kadang. Ada berian untuk orang setempat, ada berian untuk orang susah. Kerana di antara fungsi zakat ialah tansyitul iqtisadiyah, mengaktifkan ekonomi, menempatkan duit itu di pasaran. Bila boleh ke orang miskin tak simpan macam orang kaya, dia akan beli, dia akan tunaikan hajat. Ramai orang miskin, sebab itu dia juga bentuk pelaburan secara tak langsung. Ini zakat. Lepas mengeluarkan zakat ialah di antara lainnya untuk menghalang orang kaya simpan harta dia. Hak lebih-lebih ini. Sebab harta bila dia simpan, maka dia hilang fungsi dia. PT ini hilang fungsi dia kalau duduk di pasaran. Kalau bubuh di bank, mungkin bank yang akan melabur, buat pelaburan. Tapi kalau bubuh dalam batang golek, bubuh dalam almari, dia ketah. Tak ada apa-apa makna. Maka ini. Lepas tu zakat, dia mengembangkan harta orang yang kita zakatkan, orang miskin, dan dia mengembangkan harta si kaya itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sahih Nabi kata, tak akan miskin orang-orang yang banyak memberi. Atau akan jadi lebih banyak lagi. Dan zakat bukan banyak, 2.5%. GST 6%. Sebab itulah saya sebut beberapa kali apabila hari itu nak marah kerajaan buat GST. Walaupun GST dari satu sudut ada satu cukai yang boleh mengelakkan orang yang lari cukai ini kena cukai. Ada kebaikan dia. Tapi walau macam mana kebaikan sekalipun, dia tidak boleh mengatasi syarak. Hatta cukai yang mari pada langit, orang kaya saja kena. Orang miskin tak kena. Tiba-tiba ni cukai yang diputuskan di parlimen saja, kena belaka. Hak miskin kena, hak OKU kena belaka. Ini adalah benda yang mesti mungkin diubah supaya selaras. Allah Subhanahu Wa Taala beri manusia untuk urus dunia ini dengan syarat-syaratnya, dengan kajian, dengan mesuarat dia. Tapi tak boleh bercanggah dengan Quran. Tak boleh bercanggah dengan sunnah. Ini kena selaras benda ini. Kita ada jati diri kita sendiri. Tak perlu tiru barat. Dan lain-lain. Bahkan mereka yang menganuti kapitalis pun menderita dengan kapitalis dia. Ada masa-masanya. Dan lain-lain. Ini berhajat kepada gabungan di antara pakar ekonomi dan juga para ulama. Selaras benda ini. Wa tutahhiru amwalal muzakki min syawaib wa min sifatil bukhli wat tama'. Dan dari segi zakat dengan makna membersihkan, ialah membersihkan harta orang yang keluar zakat daripada benda-benda yang syubhat. Memang berlaku. Rajin-rajin para hadirin, kita dapat untung dengan cara cakap menawuk. Ataupun menawuk lah, haji nama tu lebih sangat, haji nama tu. Dia suruh orang beli barang kita tambah haji nama tu. Dia kata 20 orang dah beli dengan saya, padahal baru 3 orang, tambah haji nama tu. Kawan tu pun beli. Ini antara
orang panggil jual beli yang kalaulah tidak haram sekalipun mendekati haram, walaupun sikit saja benda itu. Jadi ini antara, bukan menyucikan rezeki yang memang haram, rezeki rasuah, rezeki daripada benda-benda yang haram. Ini tak boleh cuci dengan zakat. Ini cuci dengan kembalikan kepada yang hak. Semua sekali. Ini maksud cuci ini yang syawaib, benda-benda yang syubhah, yang kita dapat kadang-kadang sepatutnya utuh RM20, tapi dah menatang tu bodoh sampai RM40, kita boleh bahan utuh atas dia. Ini benda-benda yang macam ini. Dan tak semua orang tak nak apa nama ni, maghbun, orang tak nak ambil kesempatan. Menatang sikit lagi ni. Memang duit itu keuntungan kita, tapi syawaib dengan zakat. Wa min sifatil bukhl, dan juga boleh membersihkan. Zakat ini dengan makna bersih, membersihkan yang mengeluarkan zakat juga bersifat bakhil. Dan bakhil ini sangat dibenci oleh Allah. Lebih-lebih lagi pada orang yang Allah Ta'ala dah beri dia harta lebih. Pasal apa dia nak bakhil? Kalau dia tak ada, walaupun disebut dalam hadis yang sahih, sedekah yang paling baik sekali ialah juhdul muqil. Sedekah orang yang basak. Basak tapi sedekah juga. Ini yang paling tinggi sekali. Dengan maksud, kalau basak tak sedekah, Allah Ta'ala tak marah. Tapi kalau sedekah juga, diberi pahala yang banyak. Ini kaya kedekut. Sayutawwaquna ma bakhilu, bila Quran banyak ayat sebut, akan kami belenggu dia, belik dia dengan harta yang dia kedekut itu. Lepor dalam api neraka. Jadi, ini. Wattama', dan juga nak membersihkan sifat tamak daripada hati si kaya ini. Kalau dia kena ingat, dia ajar secara halus dalam zakat. Ada bahagian dia, ada bahagian orang lain. Kalau ada tangan dia dah pun, ada bahagian orang lain. Apatah lagi yang tak ada tangan dia, yang bila dia tak boleh. Dia kata ni hak orang. Dia tidak tamak. Wa tutahhiru qulubal muzakka minal hasadi wal qunut, dan menyuci, membersihkan hati si miskin daripada sifat hasad dengki. Orang kaya tak layan, dah awak cara jadi dengki. Jadi mulai dia dah orang kaya tak uri, tak cara dia peruri orang kaya ni. Dengan cara buat punah, buat rosak, dengan cara pecah rumah, macam-macam. Tapi kalau orang kaya cara tolong dia, susah dia, tak ada sebab lagi dia nak pergi cari cara yang haram. Wal qunut, dan membersihkan daripada putus asa. Putus asa ni bukan sifat orang beriman. Si miskin, bila dia ingat Allah Ta'ala fardukan zakat dan ada si kaya yang akan tolong dia, membantu dia, ada tempat untuk dia jember. Kalau mana-mana jadi, maka tidak ada dalam senarai pilihan dia bila dia susah, ialah nama bunuh diri, nama apa orang panggil, murung dan seumpamanya. Ada semua tempat dia nak jember. Kerana benda ini. Dalam kalau kita baca sejarah dunia sebelum kedatangan Nabi-Nabi alaihi wasallam, dunia dengan pemerintahan bukan Nabi. Kita tengok zaman era Mesopotamia. Di zaman itu para hadirin, orang kaya, orang miskin, sehingga mereka sengaja melaporkan orang miskin supaya orang miskin sudi untuk jual diri dia. Di situlah dikatakan bermulanya perhambaan. Sebelum bermula dengan peperangan, mula dengan cara ini. Tak ada benda nak makan, boleh mu jadi hamba abdi aku, mu jadi hak aku. Maka mu boleh makan minum, sekadar nak makan minum. Bahkan di zaman-zaman yang sebelum itu, kerajaan Yunan dan seumpamanya, orang miskin ini satu golongan yang sangat-sangat dianiaya, macam binatang. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi alaihi wasallam awal lagi untuk antaranya zakat. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ketika mana Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Di ujung Allah Ta'ala berkata, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, dan kami jadikan mereka, yakni Ibrahim, Ishaq, Yaqub, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dengan perintah kami. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, dan kami wahyikan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan khairat, wa iqamis salah,
mengerjakan salat. Wa ita'az zakah, mengeluarkan zakat. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub ini dah difardukan zakat. Bahkan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, Al-Quran, ketika mana Nabi Isa menceritakan hal diri daripada Bani Israel yang direkodkan oleh Quran, katanya, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah jadikan aku diberkati di mana sahaja aku berada. Dan dia mewasiatkan kepadaku dengan salat dan zakat selama mana aku masih hidup. Bahkan dalam satu surah yang saya rasa orang surah ni apa belaka, tatkala Allah Ta'ala menceritakan tentang Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani secara umum. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Quran kata, dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka Yahudi dan Nasrani ini, Ahlul Kitab ini, mereka supaya mereka mengabdikan diri pada Allah dan mengikhlaskan cara hidup baginya. Cara hidup yang lurus, yang mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Dan itulah agama yang, cara hidup yang teguh ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan zakat ini disebut secara tersirat. Kerana zakat asal maknanya ialah membantu si miskin. Dalam antara ayat yang mula-mula disebut dalam ayat yang kedua, ayat suratul Muddathir, firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar. Di hujung surah Muddathir, Allah Ta'ala cerita kisah bagaimana ahli syurga tanya pada saing dia masuk neraka, ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu terjerumus dalam neraka saqar ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kerana kami hari itu tak semayang. Walam naku nut'imul miskin, dan kerana kami tak beri makan orang miskin. Ayat yang kedua dah menyebut tentang zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala di peringkat awal Islam masa di Mekah, zakat ini disebut dengan cara beri bantuan umum pada orang miskin, pada orang susah. Bila sampai ke Madinah pada tahun yang kedua Hijrah, bulan Syawal, selepas mana Allah Ta'ala mengfardukan zakat, puasa, difardukan zakat. Zakat terus. Kemudian baru mari zakat-zakat yang lain. Dan berkenaan dengan zakat ini, tiap-tiap orang wajib kena belajar, dia adalah rukun Islam. Dan menjadi fardu ain belajar detail zakat ini bagi orang kaya. Kerana dia terlibat dengan zakat. Orang miskin, kalau belajar boleh pahala. Kalau tak belajar pun tak apa. Miskin. Buat pening dia je. Bila sebenarnya belajar, akhirnya dia nak buat. Dah ingat. Belajar hari ni, minggu depan, dah ingat dah. Pasal tak ajar bayar zakat. Tak ajar praktis. Dia miskin. Begitu. Dan bahkan Islamlah satu-satunya kerajaan yang melancarkan perang kerana membela orang miskin. Kami ni tak buat kerja kami ni, walaupun dia rakyat dia nak bela orang miskin, nak buat sama rata, tapi dia bila dia perang, tujuan dia pertama sekali untuk mempersadar diri dia. Tak kira sama ada orang miskin dia aniaya ke tak aniaya, tak kira. Bahkan dia bina kerajaan dia dengan darah dan air mata orang miskin. Ini. Tapi Islam dalam sejarah dunia, sejak Nabi Adam sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar, kerajaan pertama yang menyiapkan bala tentera kerana orang miskin. Sehingga dibantu oleh sahabat Nabi yang lain. Apabila Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulullah radhiyallahu an, dilantik menjadi khalifah, Allah Ta'ala uji dengan murtadnya beberapa suku-suku Arab. Rupanya masa masuk Islam, masa Nabi hari itu menyamar. Berlakon pura-pura. Ada yang jadi kafir semula, sembah berhala balik. Ada yang
mengaku menjadi Nabi. Seperti Musailamatul Kadzab, Sijah, Tulaihah, dan beberapa ekor lagi mengaku jadi Nabi. Ada bala tentera. Dan Nabi Muhammad ni Nabi Islam lagi. Cuma tak mau bayar zakat. Bila Sayyidina Abu Bakar siap bala tentera, sahabat Nabi setuju. Serang Nabi palsu ni setuju. Serang hak negeri-negeri yang murtad keluar daripada Islam ni setuju. Tapi hak tak keluar zakat ni Sayyidina Umar kata, dia kata bakal fikir panjang sikit. Orang ni dia semayang lagi. Tinggal lagi dia tak mau keluar zakat dia. Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, jika sekiranya mereka menghalang daripada aku menerima zakat walau senilai tali unta sekalipun, akan aku hantar bala tentera untuk kan ini hakul mal, hak harta, hak orang miskin. Kalau kita tak berjuang, siapa dia nak berjuang? Siap bala tentera perang. Ini perang pertama dalam dunia. Kena memperjuangkan bukan hak kerajaan zakat, ini hak orang miskin. Awal-awal innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, mula-mula disebut fakir miskin dulu. Ini zakat, bukan hak kerajaan. Kerajaan hanya tukar ambil dengan tukar bagi je. Nabi kata Allah Taala kata, Nabi kata tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil zakat daripada si kaya dalam si miskin di tempat itu, bukan ke kat lain. Yang sepatutnya mendi ni kena ada takaful ijtima'i, kena ada, sepatutnya tak payah kerajaan, mu sendiri takaful, saling tolong menolong, bantu membantu. Tapi dah ramai dah erti bahasa, kerajaan kena ambil alih benda ni, menguat kuasa benda ni. Baik itu, ini bagaimana Islam menegakkan rukun zakat ini. Dan di sana ada banyak forok-forok detail-detail yang berkenaan dengan zakat yang insya-Allah kita akan belajar nanti. Tapi ini adalah di antara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membina Islam, bukan sekadar semayang puasa saja. Islam bukan mari, termasuk harta. Kalau sekiranya Islam tidak menggalakkan pencarian harta, ada harta yang banyak dalam Islam, bahkan Islam nak kita jadi macam Tok Sami. Ada kain dua lah je. And dua dah akar. Nak suruh Islam jadi gitu belaka, maka tak perlu dirukunkan zakat. Dirukunkan zakat, mengandungi antara maknanya orang Islam mesti jadi orang kaya. Sebelum dia boleh bantu orang Islam yang lain, yang tentunya adanya susah. Bahkan dia boleh menggunakan harta dia untuk menguatkan dakwah, dan dia boleh jinakkan orang kafir. Dalam asnaf zakah, mu'allafatu qulubihim, orang yang nak dijinakkan hati dia dengan harta. Orang Islam kena ada benda ini. Jadi itu rukun Islam yang disebut dalam hadis ini. Yang ketiga iaitu zakat. Wal haji, kemudian Nabi sebut, dan juga rukun yang keempatnya haji. Ini berlaku orang panggil dalam riwayat hadis, ada banyak hadis yang sebut Nabi sebut puasa dulu. Wa shaum Ramadan wal hajj. Dalam riwayat ini Bukhari, haji dan puasa. Dan sebab tu Imam Bukhari susun kitab dia begitu, tuan-tuan tengok. Disusun berdasarkan hak ni. Dia cerita bab iman, cerita bab semayang, cerita bab zakat, cerita bab haji, baru cerita bab puasa. Dia turutan dia berdasarkan pada riwayat ini. Begitu. Dan haji ni para hadirin semua orang tahu, al-hajju bermakna al-qasdu. Haji dari segi bahasa makna dia lah tuju. Tuju nak pergi ke tempat tu, tuju. Sebab itu haji, oleh kerana nama dia begitu, maka dia destinasinya hanya ada satu saja. Tak ada 10, saja. Semayang boleh buat di mana-mana. Puasa di mana-mana boleh. Tapi haji, tempat dia satu je, iaitu di Makkah, di Kaabah. Lepas tu haj, tuju ke situ untuk melaksanakan benda ini. Para ulama berselisih pendapat bila Allah Ta'ala mengfardukan haji.
Namun pandangan yang paling sahih sekali ialah tahun ke-10 Hijrah. Kerana itulah tahunnya baginda mengerjakan Hajjatul Wida'. Dan Nabi SAW hanya haji sekali saja. Sebab itu, walaupun ada ulama kata haji difardukan tahun yang ke-6 Hijrah, ada kata tahun ke-8, ada tahun ke-9, yang paling tepat tahun ke-10. Kerana apa? Kerana bagaimana nak difardukan haji, lah kadang-kadang tahu nak buat guana haji ni. Nabi pun tak haji buat lagi. Maka bila Allah Nabi sendiri pergi buat haji selamat tinggal itu, maka itulah tahunnya difardukan haji. Sekali dengan cara dia. Kalau suruh buat sebelum hari itu, Nabi sendirinya tak buat lagi, orang nak buat, orang nak pergi mana? Nak wukuf macam mana? Nak ihram macam mana? Tak ada. Maka ini Nabi tunjuk. Tahun 10 Hijrah, Rasulullah menunaikan. Nabi buat haji sekali saja. Seumur Nabi hidup. Yang menunjukkan haji ini adalah kewajipan sekali seumur hidup. Dan bila nak dibuat, sekali itu buat biar puas hati. Ni tak balik tu, nak kali lagi tak puas hati, hari tu tak puas hati sama. Batu dengan ilmu. Dan kita orang Malaysia, para hadirin, ada orang belajar haji saja 10 tahun. Tak gigi lagi, piti tak cukup lagi. Paling dia pada tukang ajar. Ingat dia lagi orang tukang ajar. Ini benda yang bagus. Belajar supaya insya-Allah bila pergi, jadi apa orang panggil comel, sempurna. Bukan senang nak pergi. Ini ada Quran. Quran ni alhamdulillah bahasa Melayu Quran. Kota, ada kota lah ni. Yang bukan semua orang boleh pergi. Gitu. Quran disebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah, tuan tengok haji ni, oleh kerana dia orang panggil, ada orang Melayu sebut tutup buku. Kemah 5 dia panggil. Hamba kemah dah dia kata. Dak dia menatang tu. Kemah dah dia kata. Mayang dah. Puasa dah, zakat gaji sekali ni. Haji pula habis kemah 5. Masuk surga dah dia. Tapi oleh kerana haji ni memang begitu. Kemah baru dapat gelaran haji pula. Dan berasa cukup dah semua sekali. Maka dia menjadi fitnah. Sebab itu bila memfardukan haji digunakan walillah. Dan hendaklah hanya kerana Allah. Disebut walillah dulu. 'Alan nasi hajjul bait. Atas manusia mengerjakan haji ke Baitullah. Patutnya apa nama ni, hajjul bait 'alan nas lillah. Mengerjakan ibadat haji wajib atas manusia lillah, kerana Allah. Lillah tu kediang duduk. Dari segi susunan bahasa biasa. Allah Ta'ala letak lillah dulu. Walillah. Dan mesti hanya kerana Allah. Wajib mengerjakan haji atas tiap manusia. Man istata'a ilaihi sabila. Sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan dengan duit, dengan keselamatan, dengan kesihatan, dengan semua sekali. Itu dia terrukun-rukun haji. Dan orang Islam mesti orang panggil ada keinginan untuk menyempurnakan benda ini. Ini di antara kesempurnaan iman. Walaupun dia miskin sekalipun. Rezeki Tuhan nak bagi kita tak tahu. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Al-Quran sebut. Dan ingatlah, tatkala kami jadikan Makkah itu masabah. Tahu masabah makna apa? Kampung halaman. Allah Ta'ala kata, aku jadikan Mekah ini kampung halaman bagi semua orang. Apa makna kampung halaman? Satu tempat yang orang rasa nak pergi. Kampung dia. Allah, nak balik kampung nak balik. Cuma Dungun ini, bagi orang Dungun lah, kampung halaman jasad dia. Sebab tu makanan Dungun ni tak ialah orang makanan. Udaranya, padangnya. Pasal dia besar sini. Untuk jasad dia, dia puas hati sini. Tempat dia beranak. Jok berlahir je angin sini dah. Dia kena. Tapi Kaabah, masabah untuk ruh manusia. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim AS, bila dah siap buat Kaabah, Allah Ta'ala kata, Ibrahim, panggil orang buat haji. Nada nas bil hajj, panggil orang. Wa'azzim bin nas fi nas bil haji. Ibrahim, laung orang. Nabi Ibrahim AS naik atas bukit.
Panggil orang. Sebab itu tiap-tiap orang yang nak buat haji, tak kira dia bangsa apa sekalipun, bahasa apa sekalipun, kata-kata inilah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik adalah perkataan menyahut panggilan. Ini labbaik. Sebab itu kita orang Arab ni, tok-tok kita aja, kalau ayah panggil, jangan kata ya, kena kata labbaik. Kalau mak panggil, labbaik. Cuma dah kita ni orang Terengganu, akhir tinggal baik saja. Baik. Baik macam kambing dah jadi. Baik. Labbaik. Ya, saya datang. Siapa dia panggil? Ibrahim AS. Bila? 4,000 tahun dulu Ibrahim panggil. Panggil semua orang. Bukan orang Islam saja. Semua orang. Sebab itu, sama ada apa tarikannya bila dia beriman, kena molek dan kewajipan haji, dia sendiri berasa nak pergi ke Makkah. Ini tadi Allah Ta'ala jadikan begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan Kaabah ini, dia makin ramah semua orang. Dan orang yang nak pergi ni, dia marah kota. Kota apa? Zaman-zaman Nabi dulu tak ada kota, dia kata. Zaman Nabi dulu orang baik, ini bukan jahat je gemu, susah kena buat kota, kena jahat. Dan kalau tak dibuatkan kota, dia menjadi mudarat. Ada kota pun hanya banyak. Kita bayangkan bagaimana kita nak kontrol 4 juta, 5 juta, 6 juta orang. Ada yang mengatakan sampai 5 juta. Apa campur dengan yang tidak rekod. Hak nusuk-nusuk ni ada juga. Kalau tuan buka internet ada soalan. Guana kalau saya mari buat haji cara haram. Ulama nak jawab pun payah. Pandai apa dia mari cara haram. Ada jalan tikus dah macam-macam jalan. Dah nak mari, macam cara mari. Jota. Nak kontrol macam mana? Dari semua sudut. Sebab tu dia buat Qur'an. Dan cumanya, apa kita panggil, dengan teknologi yang ada sekarang ini, rasanya 3-4 tahun lagi dia akan tambah lagi besar lagi kota dia. Padan dengan masjid dia buat, padan dengan train yang dia buat, padan semua sekali. Zaman Nabi hari itu, habis ramai ribu orang. Mari zaman Khalifah. Dari zaman Sulaiman bin Abdul Malik ketika itu, ratus ribu dah orang. Mari. Penuh mutih Arafah. Ratus ribu orang. Leni juta orang. Macam-macam pasang pula. Penyamung ada, peropok ada. DAP ada belaka. Jadi ni kena tengok belaka. Ya terakhir Nabi kata rukun Islam wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ringkas kerana kita benda buat nak tahu ni tak payah mana. Cuma dari segi falsafah dia. As-saum bermakna al-imsak. Saum dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab makna dia tahan. Saum makna tahan. Orang Terengganu kata Sebab itu Nabi kata apa? As-siyamu li. Allah Ta'ala kata puasa untuk aku, wa ana ajzi bih. Aku akan balas sendiri. Malaikat hanya tulis je. Mamat puasa, Saleh puasa, Yusuf puasa. Berapa gaji? Malaikat tak tahu. 10 ke 20. Aku akan bayar sendiri. Pasal apa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggal makan minum dan syahwat dia kerana aku. Maksudnya orang yang puasa ini, segala maknika hak dia tak puasa tu ada. Nasi ada, tapi dia tak makan. Air ada, tak minum. Dia pun dahaga, dia pun lapar. Nasi ada, dah molek, tak makan, tak minum. Benda tu ada. Kerana apa? Kerana as-sabru. Kerana dia Ini. Belajar untuk meninggalkan apa yang ada dan apa yang diperlukan kerana perintah Allah. Ini nak ajar benda itu. Bahkan puasa ini ibadah yang tak boleh ditiru. Semayang boleh tiru. Zikir wirid boleh tiru. Gagah berani boleh tiru. Puasa nak tiru mana? Tak tahu nak tiru mana puasa. Tak ada tanda. Bahkan kalau kita apa nama ni, dak puasa, kita ngaku kita puasa, tak ada orang tahu. Mana mak dak orang ni, Allah puasa weh.
Pada menatang tu baru sudah makan roti. Dia puasa. Kata Allah puasa. Boleh tipu yang amat-amat boleh tipu. Sebab tapi bulan-bulan begitu manusia puasa. Ini dipanggil sebagai iman batini, iman dalam. Yang dia dengan Allah. Yang kalulah iman macam puasa ni jadi macam garam. Kita bubuh sikit-sikit, garam kan? Bubuh sikit di semayang, bubuh di sikit di jual beli. Falsafah puasa ini. Bubuh sikit di apa lagi? Di apa keluarga kita macam garam. Garam kan? Kalau tak banyak garam, bubuh sikit je. Tapi ki dia sedap. Jadi kari, jadi ini, jadi ki dia. Itu falsafah buat kerana Allah. Walaupun orang tak tahu, walaupun orang tak puji, walaupun ini garang dia. Nak diresap. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini adalah ibadat yang pertama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia. Gitulah. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan tuma aba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Bila kami dah buat Adam, tak diroyaklah ayat tu. Suruh Nabi Adam semayang ke apa, tak royak. Buat Nabi Adam. Kami kata pada Adam, hai Adam, duduklah mu dengan binimu dalam rumahnya, nak semakan-semakannya. Tetapi jangan kamu dekat dengan pokok ni. Pokok tu ada. Nampak pokok tu dalam surga. Bukan ada ada pengawal jaga. Allah Ta'ala lock gitu je pokok tu. Tiba-tiba, hak nisa mu kena mu kena jangan mari hak nisa. Makan sama telur. Mari pun jangan. Kalau tidak, fatakuna minaz zalimin. Maka jadilah mu di kalangan orang yang waknyanya ke dirimu. Maka ulama kata, puasa adalah ibadat pertama sekali. Allah Ta'ala suruh Nabi Adam puasa. Pokok. Hak lain makan-makan. Ini tak sah. Ini tak boleh. Puasa. Nabi Adam buka awal juga. Buka. Bila buka, Allah Ta'ala pun perintahkan turun ke bumi dan berlakulah apa yang berlaku. Nama Allah Ta'ala kata, fatadaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Ada orang kata Nabi Isa ni orang Kristian. Nabi Isa ni dia lock diri dia salib untuk tebus dosa ayah dia hari itu. Dosa kepala bapakmu. Allah Ta'ala apung dah. Allah Ta'ala kata, aku ajar ke Adam berapa kalimah untuk dia bertobat dengan aku ni. Fataba alaih. Allah Ta'ala, aku terima taubat Adam. Tak ada dosa apa pun. Ini disebut dalam Quran. Benda ini. Jadi ini. Sebab itu, saum dan ibadah ini, khususkan bulannya, bulan Ramadan. Dan dia merupakan salah satu di antara sebab yang menjadikan Islam ini immortal, kemudian panggil kekal, tak mati. Antara ibadat yang menyebabkan orang Islam terus hidup sampai hari nama dia puasa. Kenapa? Di bulan puasa ni perhadiri Allah Ta'ala turunkan 1001 kebaikan. Ibarat katanya laundry lah bulan puasa ni. Dan saya yakin tiap-tiap kali berlakunya Ramadan, orang Islam katalah ada 1000 juta lebih. Boleh jadi habis Ramadan 10 juta tu orang baru tobat. Orang baru tobat, orang jadi orang baik, orang yang sesar dosa dia 10-20 juta. Jadi ini dah cukup untuk menjadikan Islam ni kau hidup semua. Ada semua. Kita orang Melayu, ini saya sebut minta maaf lah kalau tu. Ada kajian yang menyebutkan orang Melayu dia rajin puasa. Semayang macam ketahid malah. Orang India, dia rajin semayang, puasa malah pula. Ada kajian buat begitu. Batal bahang tagak dia je. Dah mamak apa, bahang berigat semayang, baru dah semayang. Bahang kari, pukul 3. Dia tak tahan. Ini bukan nak rasis ni, ada orang kata begitu. Dan kedua-duanya tak betul belaka. Orang Melayu, puasa, tak semayang. Saya masa saya kerja Petronas dulu, pergi buka puasa di Kuala Lumpur, hak puang tu sikit lagi nak bogel. Allahumma lakasum tu. Panjang pada aku pergi doa, nak buka. Nak lanjang lela lah. Mana puasa, menatang tu puasa. Puasa.
Bila-bila lagi bila puasa dikaitkan dengan raya. Dia tak puasa tak boleh raya. Dia nak raya je, maka dia puasa. Ini bukan itu falsafah dia. Bukan itulah para hadirin. Allah Subhanahu Wa Taala beri beberapa orang tak payah puasa. Orang sakit tak payah puasa. Orang musafir tak payah puasa. Ini untuk menunjukkan dibuatkan benda itu bukan untuk menyeksa diri. Apatah lagi untuk tujuan sambut air raya dan seumpamanya. Tujuannya kan Allah Ta'ala suruh. Ini saum Ramadan. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala beri kita peluang untuk menunaikan haji. InsyaAllah. Dan peluang untuk puasa Ramadan tahun hari ini. Habis hadis ini, insyaAllah kita akan masuk pengajian yang lain pula pada ini, iaitulah babu umuril iman. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.